Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu dengan kita dalam kelas Sains tahun 4 bersama Cikgu Amy. Tajuk kita pada hari ini ialah sumber tenaga boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Jadi, mari kita lihat standard pembelajaran pada hari ini. Okey, tajuk kita ialah 7.0 tenaga, 7.2 sumber tenaga boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. 7.2.1 menjelaskan dengan contoh sumber tenaga boleh dibaharui dan tenaga tidak boleh dibaharui melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. Jadi dalam video ini kita akan melihat kepada sumber tenaga boleh diperbaharui dan sumber tenaga tidak boleh diperbaharui serta apakah kepentingan penggunaan atau menggunakan tenaga secara berhemat. Okey. Okey, mari kita lihat kepada sumber tenaga. Okey, kita dah belajar sumber tenaga, ada matahari, air, biojisim, angin, bahan nuklear, bahan api fosil, ombak dan juga geoterma. Ini sumber tenaga. Sumber tenaga ni akan menghasilkan tenaga. Okey, antara tenaga yang terbentuk daripada sumber tenaga yang ni ialah kita ada tenaga suria dari matahari, tenaga haba, tenaga kinetik, tenaga bunyi, tenaga elektrik, tenaga kimia, tenaga cahaya, tenaga keupayaan dan juga tenaga nuklear. Ini semua ialah bentuk-bentuk tenaga yang terhasil daripada sumber tenaga tersebut. Jadi kita lihat pada sumber tenaga boleh diperbaharui. Apakah maksud sumber tenaga boleh diperbaharui? Okey, sumber tenaga boleh dikelaskan kepada dua, iaitu boleh dibaharui dan tidak boleh diperbaharui. Sumber tenaga boleh dibaharui maksudnya sumber tenaga tu boleh dijana secara berterusan. Maksudnya tenaga tu sumbernya sentiasa ada, takkan habislah. Okey, antaranya yang pertama matahari. Matahari adalah sumber tenaga yang sentiasa ada. Okey, matahari ada je. Jadi sumber dari matahari adalah sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Maksudnya kalau dah habis, besok ada matahari, ada lagi sumber tenaga tersebut. Yang kedua ialah ombak. Ombak wujud secara semula jadi. Jadi sentiasa ada ombak, jadi tenaga dari ombak tu akan sentiasa ada, boleh dijana selalu. Okey, kemudian yang ketiga ialah sumber tenaga daripada air. Okey, air menghasilkan tenaga elektrik melalui stesen jana kuasa hidroelektrik. Jadi sumber daripada stesen jana kuasa hidroelektrik ni akan sentiasa ada kerana air sentiasa ada di persekitaran kita. Okay, seterusnya ialah sumber tenaga angin. Angin tidak terhad dan sentiasa ada. Sumber tenaga yang kelima yang boleh dibaharui ialah biojisim. Biojisim ni sentiasa ada kerana dia berasal daripada bahan semula jadi. Okey, daripada sisa tumbuhan dan haiwan. Jadi dia sentiasa ada. Jadi kita kena ingat sumber tenaga boleh dibaharui ni ialah sumber tenaga yang datangnya daripada sumber semula jadi yang sentiasa ada di sekeliling kita. Okay, contoh satu sumber biojisim ialah biodiesel, mana bahan api yang dihasilkan daripada minyak sayuran atau lemak haiwan. Di Malaysia bermula Februari 2019, semua stesen minyak dah menggunakan minyak biodiesel yang dicampur dengan diesel. Okey, jadi mari kita lihat sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Okey, bila tidak boleh diperbaharui maksudnya sumbernya terhad. Kalau dah habis, dah tak boleh dah kita dapatkan lagi. Okey, yang pertama ialah bahan api fosil seperti arang batu, gas asli dan petroleum. Yang kedua, bahan nuklear seperti uranium adalah terhad dan juga bateri akan kehabisan suatu hari nanti. Maksudnya bila sampai tahap ni dia habis, kita dah tak boleh nak jana yang baru.
Jadi bila tenaga tu tidak boleh diperbaharui, kita kena berhemat dalam menggunakan tenaga. Okey, kita nak kena jimat biar tenaga tu ada lebih lama. Jadi kita kena berjimat. Okey, berhemat. Berhemat menggunakan tenaga. Okey, untuk memastikan sumber tenaga yang mencukupi, cara-caranya kita perlu tutup peralatan elektrik apabila tidak digunakan. Okey, dah tak guna, tutup, cabut plug. Okey, kemudian gunakan peralatan yang kurang menggunakan tenaga. Kita pilih lampu ataupun mentol yang kurang kuasa watt dia. Kemudian gunakan pengangkutan awam ataupun berkongsi kenderaan. Kita juga boleh kitar semula bahan yang terbuang. Contohnya plastik. Kita kitar semula plastik. Jangan buang merata-rata. Okey, kenapa kita kena menggunakan tenaga secara berhemat? Yang pertama, menjimatkan kos penjanaan tenaga elektrik, mengelakkan pembaziran sumber tenaga dan juga mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey? Kita tahu kalau sumber tenaga tidak boleh diperbaharui, contohnya nuklear, dia mencemarkan alam sekitar. Jadi kita kena kurangkan penggunaannya. Kita kena guna dengan berhemat supaya dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Jadi kesimpulannya, sumber tenaga ada dua kumpulan, boleh dibaharui dan tidak boleh diperbaharui. Yang boleh dibaharui, matahari, ombak, air, angin dan biogeosim. Manakala yang tidak boleh dibaharui ialah bahan api fosil seperti arang batu, gas asli, petroleum dan juga uranium. Jadi cara nak menggunakan secara berhemat ialah tutup peralatan, guna peralatan yang kurang tenaga, guna pengangkutan awam dan kitar semula bahan yang terbuang. Okey, ini penting untuk mengelakkan pembaziran tenaga dan mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okay, jadi setakat tu sahaja. Jadi kamu kena ingat sumber tenaga dibaharui dan tidak boleh diperbaharui. Serta kenapa dia penting. Jadi semoga kita jumpa lagi dalam video akan datang. Setakat tu je untuk hari ini. Bye. Terima kasih.